And sebab itulah aku tak bagi my 100% kat kerja. Because aku nak reserve that last few energy untuk balik rumah. Hai sayang, gini semua, you know. So bermesraan dengan isteri. So kau tak akan macam terlalu stres kat kerja. Kau stres, kau balik pun kau kena bising. Kenapa kau tak gini gitu semua, you know. So tak mau fokus pada setakat physical aspect. Kita lelaki pun kita tegur, you know, everything semua. But yes, kita lelaki ada perasaan. However, perempuannya perasaan lagi kita kena utamakan jugalah. Correct. Okay, kadang Hello guys, welcome to the podcast. Today I am with aku Zack dan aku Apek dan kita Bubble Clan 2.0. Ya, okay. So hari ni kita ada topik yang hangat juga sebenarnya. So topik pada hari ni adalah, haruskah kaum lelaki membantu kaum perempuan di rumah? Kau cakap apa? Kaum perempuan Lelaki. Okay. Harus ke kaum lelaki membantu, tak kisah dari segi apa kat rumah? Tapi tak apa. Yesus, kau jangan nak duduk diam-diam je. Kau buat kerja kau Okay guys, Plan, aku dah ada cameraman baru. Nama dia Yesus. Okay, kau ingat-ingat nama dia. Remember ya. Okay. Nak cakap, katakan kalau kaum lelaki membantu kaum perempuan di rumah, ni bab isteri dan suami Yep. Untuk aku, you need to have support. Pasal kita dalam pengedaran masa yang orang kata dengan keadaan situasi yang inflasi. Kalau kau rasa kau seorang breadwinner yang boleh handle, and berapa lama kau boleh tahan? Pasal lagipun you need two hands to clap. You need two hands to clap lah. Yalah, betul lah. Okay. Pasal kalau nak mengharapkan satu orang buat semua, kau ada timbul masalah lah. Basically, ini pendapat aku. Okay, ni pendapat aku lah dalam segi pihak orang kata layman term. Okay. Kalau bab agama tu lain cerita lah. Okay. Tapi dengan pengedaran masa, untuk aku, kita kena saling membantu. If kalau tak membantu, it's the same thing. Macam kau ada company, kau ada CEO, kau ada director. You need to have all these people yang dalam kau ni company structure to make the company grow. So basically, kalau pasangan suami isteri tu lah lelaki, kalau kau nak hidup kau bahagia, kau nak hidup kau aman sentosa. Aman sentosa. Aman sentosa. Aman ulen ke apa tak ada? Tak. Okay. So basically kau nak kena menolong lah. And everyone has their own stress. Betul. Okay, we talk about stress level pasal kalau let's say kau kerja, kau balik, lepas tu kau nak rehat. Tapi kalau ikutkan bab agama, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia tanggungjawab dia banyak. Title dia pegang besar. Betul. Dia pun tolong isteri kat rumah. Kan? Like in English say, when a happy wife, you make your wife happy. Happy life. Happy life. So apa salahnya? Pasal kadang, kau fikir lah, ini bab kahwin. Time kau seorang, kau bujang, kau kemas rumah tak? Masa kecil ke? Kecil lah. Kira dah remaja, dah dewasa lah. Akal dewasa. Akal minda kau dah balik lah. Akal balik lah. Kau kemas rumah tak? Akan kemas juga. So bagi aku, macam nak cakap pasal duty kat rumah lah. Okay, so my take is that kalau kau nak cakap pasal kemas rumah whatsoever, definitely akan ada tolong. Because bagi aku, kau punya role as suami isteri ni, it's dua benda yang berbeza tau. Okay, so sebagai isteri, from what I learn, from what I know, is that sebagai isteri kau punya taat kau pada suami. Okay, so suami tu is kau kena macam kau cakap tadi, bahagia dengan isteri. However, kau tak boleh anggap that lelaki kau priority kau setakat pergi kerja, patah balik, then melepak, then tidur, tak boleh. Because this is aku take lah, individual take, is that kau punya job as a husband, walaupun yes, rumah aku beli, beras aku beli, apa gitu semua, but bila kau dah sampai rumah, bila isteri kau penat, contoh menjaga anak ke, menjaga apalah, kau punya job desk kau lah, orang panggil, is untuk jadi spare tayar spare. Okay, so
sekarang kau punya roda kau bergerak. Roda isteri kau bergerak, kemas rumah, apa gitu semua, roda pun akan wear out juga. So engkau punya duty is untuk bagi dia that one whole day break. Tak kisahlah dia nak pergi spa ke, nak pergi apa ke. So definitely you need your partner to rest in order to function again. Even bateri mati ke, kau kena hidupkan balik, kau kena charge ke, kau kena beli baru, betul? Betul. Tapi tak adalah kau nak dapatkan bini baru, betul? Korang jangan nak ni okay. So anyways, this is where kau recharge kau punya sistem balik as a husband and wife. So bagi aku definitely sebagai seorang suami, sebagai kaum lelaki, lalai sangat mulut ni. Sebagai kaum lelaki, kau definitely kena as for me lah, kau definitely kena give your support in terms of not only financial. Kita lelaki mah. So kita kena support our partner in any aspect so that our partner can support us back as well. Betul tak aku cakap? Betul. But like aku can mention aku touch a bit macam support pun actually emotionally and physically. Betul. Okay lah, kalau kau nak mengharapkan isteri kau buat semua, kau jadi apa? Betul. Macam aku boleh cakap, kalau kau push everything kat isteri kau duduk rumah sila panggung, kau nak jadi apa? Tak produktif lah. Kalau kau kat kerja, kau boleh put that 110% out at your workplace, kenapa tak kat rumah? And sebab itulah, sorry aku add on and sebab itulah aku tak bagi my 100% kat kerja. Because aku nak reserve that last few energy untuk balik rumah, hai sayang gini semua, you know. So bermesraan dengan isteri. So kau tak akan macam terlalu stres kat kerja. Kau stres, kau balik pun kau kena bising. Kenapa kau tak gini gitu semua, you know. So tak mau fokus pada setakat physical aspect. Kita lelaki pun kita tegur, you know, everything semua. But yes, kita lelaki ada perasaan. However, perempuannya perasaan lagi kita kena utamakan jugalah. Correct. Okay, kadang macam topik macam gini zaman kau ada zaman muda Okay. Zaman sekarang lebih different lah. Is your era. Okay. Nanti kadang orang suka berbezakan dengan zaman mak bapak kita. Okay. Boleh pula tu dulu mak aku dengar cakap gini, tak komplain gini. Yes, zaman dulu peredaran masa financially is still okay. You want to do that, it's still okay. Bukan aku nak cakap aku disagree or whatsoever lah. Tapi orang kata that era was still surviving because we don't have that needs, desires. Betul. Bila dah sampai era aku, you start to have need and desires. Betul. Okay, kau nak kena ada ni, nak ada tu. Tapi but eventually, when we go into life progressively, kau nak, when you go through marriage life, semua everything, why there is separation, penceraian, apa jadi? Bila kadang aku tengok kan, and aku will relate family matters, work and everything. If end of the day, kalau kau tengok semua kes-kes macam gini, perceraian, kenapa suami tak tolong lah, rebuk, basically falls back into communication. That communication is a major important thing lah. Even let's say kau kat kerja, kau tak communicate dengan your colleagues, how do people want to understand you? Betul. Apa yang kau nak, apa yang kau mahu, dan apa yang kau inginkan. Betul. So basically, when you communicate, things can resolve, not totally 100% resolve lah, but basically orang kata takkan ada masalah. Kau tolong sikit, macam kadang kain baju sendiri lah, senang cakap, kain baju sendiri. Apa salahnya kau cuci je semua, lepas tu kau jemur. Zaman dulu mak bapak kita mana ada washing machine? Basuh dengan tangan. Penat tak basuh dengan tangan? Oh, penat. Penat kan? Dah basuh, kau nak keringkan, kau nak orang kata perah tu air, nak jemur makan masa. Sekarang kita ambil dunia modern dan teknologi. Betul. Apa salahnya kalau lelaki tolong kan? And aku rasa yes, point kau very valid because ada beberapa teknik actually yang korang kalau tak tahu di luar sana, aku belajar ada sikit here and there
Pasal kalau nak cakap pasal nanti isteri aku penat, ataupun nanti aku balik kerja aku penat, there is, might as well kau ambil satu hari, okay, untuk kedua-duanya rest dan jangan buat apa-apa kecuali rehat. Baru kau patah balik, then korang reset balik sistem. Ataupun kalau misal kata korang nak fokus pada masih kerja rumah masih kena buat. Betul. Kerja rumah masih kena buat. Banyak benda, sampah belum buang lah, gini semua, kemas rumah, nanti orang nak datang, So instead of kau harapkan isteri kau buat, which is what isteri kau dah buat for the past how many months ke years ke days dekat rumah tu, kau tolong sekali. So instead of kau take over fully, maybe certain things kau tak tahu macam nak picit tu washing machine ke apa ke kan. So do it with partner kau, do it as a hobby. Tak, kau cakap macam do it as a hobby, do it together, do things together. Macam tak tahu picit. Aku kadang kalau kau cakap orang tak tahu picit washing machine, kau bodoh ke apa? Itu contoh. Yalah, takkan contoh. Tapi that contoh tu untuk aku macam tak habis logik lah. Pasal we take simple. Kalau setakat cuci baju, kain baju, kau tak tahu picit, kau jangan pakai handphone. Betul. Betul tak? Betul. Sekarang washing machine pun ada app pakai handphone. Betul. Picit je. Kalau washing machine lama? Itu kata. Kalau washing machine lama tu lain cerita lah. Tapi sekarang kalau kau tengok, orang mana ada pakai washing machine lama? Yalah. Kan? So basically jangan beri alasan untuk mengelak sesuatu yang kau mengelak tanggungjawab. But it's just a simple ni. It's just a touch away. It's just a movement that you do. Kalau kau tak bantu kat rumah, kau sanggup ke duduk rumah dalam berselerak? Betul. Mata kau tak sakit ke kalau kau tengok? Unless kau ni memang hoarder lah. Hoarder tu memang kau dah peduli kau campak, menimun. Rumah kau bau busuk, kau jadi satu masalah. So kau tengok, everything is all linked. Kalau kau tak kemas rumah, tak menolong, dan rumah kau kotor, kau banyak penyakit, yang kau sakit, kau menyusahkan siapa? Menyusahkan isteri juga. Isteri nanti kena bawa ke hospital. Kan? So nanti it needs, like aku cakap, it needs two hands to clap and balance. cooperation to make things beautiful. Even bab agama, aku tak begitu orang kata pakar lah dalam bidang agama lah, but basically it's just logic thinking. You have a nice house, you keep your house clean, kau sihat, kau mampu berdaya untuk menambahkan lagi kewangan, hidup kau makin senang tak? Senang, betul. Logik kan? Logik. Kalau kau tak membantu, kau mengharapkan seseorang tu, kalau kau let's say lah kau tak nak tolong isteri kau, kau sebagai lelaki, kau pergi ambil maid, bayar maid yang buat kerja. Itu pun topik benda yang akan berpanjangan, because sekarang ramai orang akan fikir aku ramai para wanita lah yang akan fikir aku duduk rumah ni dah macam maid dia, lepas tu aku kemas rumah, habis kau setakat aku lagi kerja, aku siapkan makan lepas tu tak apa, keluar kerja yelah balik lambat, mesti jumpa perempuan. Itu pun aku pun ada pengalaman juga tu. Tapi kadang jangan, aku try to nasihat, don't try to have negative thoughts when seseorang tu keluar, tak kira suami atau isteri, mencari nafkah untuk keluarga. Kalau untuk aku macam, kalau kau have negative thoughts, pemikiran yang kata negatif, benda tu akan berlaku. But you think positively. Dia keluar cari nafkah gini-gini, and apa dia taruh atas meja tu is for the family. Betul. And for me, if kalau berfikiran negatif tu is lebih pada assuming. Okay, so assuming, fikiran negatif tu, sorry aku mencela. Boleh. Fikiran negatif tu pula, kalau dah jatuh assuming, hasutan siapa? Syaitan. Senang. Syaitan ni rajim ya guys. Kita diciptakan oleh Allah. Manusia yang paling sempurna. Paling sempurna lah. Asal kau nak kena all have nak dengar kata hasutan syaitan, dan kau ada akal fikiran sendiri untuk think about it, apa yang betul, apa yang salah.
Kan? So basically tu pasal saya cakap, try to put negativity aside. Think positively. When you think positively, your marriage or your relationship will last longer. Betul. And aku cakap satu, jangan compare zaman-zaman mak-mak kita. Tu beza. Betul. Correct. Sebab zaman dah berubah. Ada di talan zaman dah. Jangan lagu. Jangan. Kau jangan nyanyi. Okay. Tak, but yes, sebab zaman sekarang semua dah everything is changed. Even kau nak cakap pasal currency pun dah berubah. So everything that kau yang mak bapak buat dulu, ada certain things yang kau boleh pick out. Macam contoh, diorang punya loving diorang macam mana, the things that they do together, the things that diorang suka. Macam contoh, macam untuk aku lah, aku kecil-kecil, aku lepas tu aku nampak mak bapak aku pergi main layang-layang, mak aku siapkan makan sambil bapak aku layan aku main layang-layang. Aku felt that connection between diorang dua, despite diorang jauh tengah jaga aku. So as a husband and wife, that connection masih kena ada tau. Correct. And because mak aku tak berfikir negatif pasal kenapa asyik dengan anak je, kenapa tak dengan gini, all these assumptions as I was saying tadi is something yang is a relationship killer. Definitely. Kalau korang banyak assume, korang tak nak benda tu jadi, jangan fikir. Kalau korang fikir pun, on the other hand, untuk para lelaki ataupun para perempuan, tak kisahlah siapa yang assume tu korang pula jangan take advantage of the pemikiran yang partner kau dah sebut. Contoh, you balik-balik ni, you jumpa siapa? Kalau benda tu joking, okay. Tapi jangan terlalu often sebab nanti benda tu terkesan. So, boleh assume gurau-gurau tu tak masalah. Tapi kalau benda tu dah jadi benda macam kau dah nampak partner kau merimas pula. Dah rimas. Work baru mah. Okay. Dah rimas. Okay. So jangan kerja kau is jangan meribatkan lagi keadaan. Jangan tadi memang aku pergi keluar dengan perempuan aku ke perempuan luar ke apa ke, as much as possible lah. Once kau dah fully honest dengan partner kau, memang semua akan tenang. Okay, macam kau cakap honest. Usually it takes words or action. And aku suka have this saying, you trust and you believe. You need to have the trust, then you believe. Things can happen. So basically, bila kau buat macam ni, ini semua aturan Allah. Okay, aturan Allah itself. Kalau kau niat, tidak keluar langkah kau tu niat baik untuk cari rezeki, InsyaAllah Allah akan tambahkan rezeki kau. Tapi kalau kau keluar langkah tu dengan niat yang lain, benda akan jadi lain. So at the end of the day is, kita bualkan ni semua is isi hati dalam hati kau sendiri. Kau antara kau nak berubah atau tidak, you want to make changes or you want to be just like that. Because if you being just like that, not any improvement, it would lead to separation, at the downfall of your life. Don't say separation lah, but downfall in everything. Because Allah tu buatkan kita ni, jadikan kita sempurna untuk semua ada dugaan masing-masing. And how you need to outcome all this. Okay, kita diberikan akal yang betul sempurna. Kau boleh fikir mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kau buat yang benda baik, rahmatnya akan dapat, ganjarannya akan dapat. Mungkin cepat atau lambat, ini semua kuasa dia. Kalau kau fikiran benda yang negatif, yang buruk-buruk, jadi buruk lah. Allah tu dah kita untuk jalan kita pun dah tertulis. It's just kita ni, diri kita ni, antara nak berubah atau nak berubah. Betul. So daripada niat yang kau dah tanam tu is where everything begins. Correct. That's the thing. Tu pasal aku cakap kau, topik dia very simple. Perlukan lelaki menolong isteri kat rumah? Untuk aku, perlu. Yes, definitely. For me, perlu. Saja kadang ada orang at a different level. Ada tak suka di perintah-perintah. Ada dengan sendiri buat, atau dia tengok kepenatan dia macam mana, dia akan buat juga. Tapi kadang aku tahu, kita lelaki, kalau kau kena membebel, antara kau buat tu dengan ikhlas atau tak ikhlas. Betul? Betul. Tapi kalau kau nak benda ikhlas,
kau automatic kau buat satu rumah. Kan? Kalau betul-betul ikhlas lah. Tak apa lah, ni hari aku pula cuci toilet. Okay, aku cuci toilet. Ni dah cuci toilet, sekejap lagi. Okay, maybe aku nak vacuum rumah ke apa. Cuci karpet ke apa. Dia keikhlasan tau. Dia at end of the day is keikhlasan diri kau tu nak buat atau tak nak buat. Macam contoh, kalau kau ada anak, keikhlasan kau nak melayan anak kau macam mana? Kalau kau ikhlas melayan anak kau, itu adalah satu contoh untuk esok lusa anak kau tengok, bapa aku macam gini tau, dia sayang aku gini-gini. Itu will bring them, bila kita dah tua membesar. Bila dah membesar, bila dia dah membesar, apa yang kita lakukan tu is contoh, and they will adapt it to us. And nanti jangan cukup masa, jangan cakap lah anak aku tak nak datang tengok aku semua ni. It's all from us. Pasal apa, anak tu dikeluarkan seperti kain putih. Antara macam mana kau nak corakkan dia. Betul. So you see, the topic that we say right now, we talk about it, kita banter pun, semua dia kena mengena tau. Correct. Because benda tu akan putar belit, patah belit kat situ juga. It all ends up putar belit. Pusing, putaran. Dia kalau dia putar belit macam mana? Putar belit tu dah lain. Tu kau buat Tamil, kau tahu tak? Yesus, kau tengok hari ni. Sorry. Macam hari ni. Kau lain kali kau jadi lah Yesus. Please. Kalau kau nak tahu, dari opening kau cakap Yesus ni aku ni cameraman baru lah. Betul. Okay. So back to the topic lah of apa tadi? Putaran. Putar belit. What goes around comes around. Betul. What goes around comes around. But it all starts from the root. Yes. The root is first korang diri sendiri as an individual. Baru moving on to korang as a pasangan. Yes. Baru moving on towards korang as husband and wife. Baru korang as a mother and father. So that's where bila kau buat macam gitu, the outcome will be good. Weh, kita bawa bahasa English ni mana datang? Bukan kita mula bahasa Melayu tadi. Sama, dah campur. At least aku di English, orang kata okay lah. Okay lah. Daripada aku punya, kau punya, kita punya lah kawan tu. Kita punya kawan. So basically, macam aku cakap, bila kita buat sesuatu yang baik, good things will come. Correct. Okay. Keikhlasan tu paling penting. Kau nak buat ikhlas ke tidak. Kalau kau tak nak yang buat ni semua, nak menolong isteri kau, lebih kau jangan kahwin. Betul. But because what you give, you get back. Lebih kau jangan kahwin. Kau duduk rumah kau sendiri, kau tak nak kemas rumah kau, kau kena pasal. Hi mate. Tak, let's say kau nak hire maid, kau nak kena bayar kan. Kalau kau pelukit tak hidung masin, kau jangan hire maid. Kau duduk rumah tu, satu bilik satu hall, rumah kau nak buat cantik ke tak cantik tu kau ni pasal. Betul. Tapi kita sebagai lelaki, definitely kita nak orang yang datang rumah kita and all this, raya ke, tak ada kau nak pergi rumah orang je. Definitely kita nak orang rumah kita meriah sebaik mungkin. That's why kadang orang kata ini balik kepada diri sendiri. Betul. Ini bukan aku nak hentam lelaki ke perempuan ke, but I'm just saying for overall lah. Pasal end of the day, kita reflect diri kita sendiri. Sekarang kau kenal ke diri kau sendiri? Ada pun confused juga tu. Kau katakan kenal diri kau siapa? Unless kau muhasabah diri, reflect back, what I have done wrong, what did I did right. Kau duduk, kau fikir. Kita ada akal. Akal kita bukan satu. Kanan bergerak macam gini, kiri bergerak macam gini. Make use of it. Sebelum aku lupa. Okay, dah lupa. Okay. Aku dah lupa dah. Gini. Akal ada. Dah sekarang dia lupa. Muda-muda tau. Aku cepat lupa lah geng. Sorry lah geng. Tapi tak apa. In life, at the end of the day, we are still keep learning and learning. Kita akan belajar. Daripada kesilapan kita belajar. Daripada pengalaman kita akan mengajar kita. And kita, aku ingat. Okay. And kita tak boleh mengata orang kalau kita diri sendiri belum sempurna. Betul. So betul. Daripada kau cakap isteri aku tak nak gini, and jangan pernah dekat luar sana, jangan sesekali korang cakap buruk tentang aib partner. Aib. Jangan buka aib. Jangan. Sebab ini akan menarik mata merah. Bukan menarik mata. Bukan menarik mata merah. Kalau buka aib seseorang tu, apa nama word tu?
Apalah word tu? Nurain. Apa? Aib. Ain. Nurain siapa? Okay, aib. Okay, nak katakan aib aku just maybe aku explain lah. Kalau bukan aib diri kau, kau bukan aib pasal pasangan kau. Yang mendengar ni kepo akan lagi menyocok. Oh betul. Betul. Bini kau tak macam gini. Laki kau macam gini. Ni game menyocok. Lepas tu lagi satu, bini aku macam gini okey je. Lepas tu satu compare. Dah start compare, dah jadi masalah dalam rumah tangga. Because korang tak boleh compare hal rumah tangga korang dengan orang lain. Orang rasa emosi yang berbeza. Ada satu panas, ada satu yang menyocok. Kau nak berbual dengan orang yang ada pengalaman. Ataupun kalau tak pun, because kadang-kadang kita macam overloaded kan. So kau nak berbual dengan orang, jangan berbual dengan orang yang contoh belum experience ni benda fully. Correct. Tapi untuk aku is that kau nak berbual dengan kawan-kawan kau ni, diorang ni dah makan garam lebih ke tidak? Kau, you want to talk about tolong-menolong ni semua, you just maybe just have a chat with your parents lah. Kalau masih ada ibu bapa, salam tangan cium ibu bapa dulu. Betul. Alright. Diorang adalah contoh kita. Betul. Our so-called macam reference. So talk to them. Pendapat diorang. Jangan ambil bulat-bulat. Kita ada akal fikiran sendiri. Kita nak fikirkan apa yang kita harus buat. Jangan bila orang cakap A, kau terus ambil A. Betul. Bila kau terus ambil A, kau punya perspektif pemikiran kau dah jauh beza. Tak faham. Akan A je. Kau takkan ada B pun. That's why kadang dalam bab agama aku, maaf lah, aku cakap lagi sekali, aku bukan yang pandai. Tapi apa kefahaman aku, agama tu, Quran tu satu contoh untuk reference yang kita nak ikut. Betul. At the end of the day, kau ikut, kau dapat kebaikan. Kau tak ikut, kau dapat apa? Keburukan, dosa lah. Alright. So it's up to you individual at the end of the day, macam mana kau nak buat hati kau terbuka dengan ikhlasnya, kau nak menolong atau tidak. Nampak? Patah balik pun niat juga situ. Kan I'm just keep repeating benda yang at the end of the day, masalah-masalah yang kita lalui, yang korang nampak atau lalui, at the end of the day is communication. Niat hati kau macam mana, keikhlasan kau macam mana. These are the things yang orang lupa. Betul. Aku cakap ni pun, aku bukan sempurna macam mana lah pun. Aku bukannya orang kata terbaik sangat, but the experience I have, I share with you. Jadi kau pun dapat pengalaman. Betul. And it's not a negative thing. It's just to open up minda kau. Macam mana kita akan bring ourselves forward, moving forward. So korang nampak geng, sekarang kita dah bagi pengalaman kita dah bagi kita take that kita ada dua perspektif, daripada satu yang dah lebih experience, daripada satu yang lebih muda. Dua generasi yang berbeza guys. So kita akan adakan lagi tengok macam mana. Apa kata korang dekat dalam komen tu, kita akan tengok apa korang punya perspektif dari topik ini. Adakah lelaki harus membantu isteri di rumah? Okay. So kita akan jumpa korang lagi. Kalau boleh, komen kat YouTube. Dan siapa yang belum join Telegram, apa yang kita keluarkan topik-topik macam ini, korang boleh komen. Kita akan pursue lagi more longer on other episode. And like I said, follow us in YouTube, TikTok, Instagram, any social media, Facebook. And bila YouTube, tekan button lonceng. Apa lagi? Benda kalau naik, makin ramai views, kita demographic algorithm kita meletup. Banyak lagi. Dengan muka-muka baru, The Bubble Clan 2.0. Dengan aku Zack kat sini. Dan aku Apek. Okay. Salam semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Yes, thank you so much. Assalamualaikum. Bye-bye. Peace out.